Lebih lagi mereka mengganggu Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW pun berfikir untuk menyampaikan dakwah baginda kepada orang dari luar Mekah. Melihatkan keadaan itu, Nabi SAW pun telah berfikir bagaimana Nabi SAW nak menyampaikan dakwah Nabi di luar Mekah. Ini kenapa Nabi fikir orang Mekah ni, Quraisy Mekah, Nabi telah menyampaikan dakwah kepada mereka bertahun-tahun. Mereka tetap berdegil secara umumnya. Mereka tak mau terima dakwah Nabi. Mereka buat macam-macam. Kemudian meninggal dunia Abu Talib. Maka lebih lagi mereka mengganggu Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW pun berfikir untuk menyampaikan dakwah baginda kepada orang dari luar Mekah. Baginda pilih dalam banyak-banyak kabilah. Baginda lihat selepas Quraisy Mekah ni ialah kabilah Arab yang disegani di dalam semua bangsa Arab. Kerana apa? Quraisy Mekah ni mereka penjaga Kaabah, duduk kat Mekah. Orang Arab semua datang Kaabah, mereka hormati Kaabah. Jadi oleh kerana Quraisy Mekah duduk kat Mekah, jaga Kaabah, mereka uruskan Zamzam. Maka kerana itu orang Quraisy Mekah ni dianggap sebagai Arab yang berprestij berbanding masa Arab lain. Tapi Nabi lihat mereka tak nak beriman. Bahkan mereka buat macam-macam pada Nabi SAW. Nabi pun fikir bagaimana untuk cari satu bangsa Arab yang lain yang juga berpengaruh, supaya kalau mereka terima dakwah Nabi masuk Islam, mudah-mudahan orang Arab lain pun akan terkesan, mereka pun akan datang berislam, terima Islam. Kerana itu Nabi fikir selain daripada Quraisy Mekah, ada satu kabilah Arab lain yang juga kabilah Arab yang dihormati dan disegani dan juga kuat kabilah itu. Siapakah kabilah itu? Iaitu kabilah Bani Thaqif. Bani Thaqif ini ialah penduduk Taif. Penduduk Taif. Jadi kabilah Bani Thaqif ini, mereka ialah kabilah Arab yang terkenal. Dari segi kekuatannya pun maknanya disegani di kalangan bangsa Arab selain daripada Arab Quraisy. Maka baginda SAW pun merancang untuk pergi ke sana. Baginda SAW berjalan kaki pergi ke Taif bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dengan harapan yang begitu besar. Dan baginda berjalan kaki mengikuti jalan lereng bukit yang begitu berbahaya untuk pergi sampai ke sana untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk Taif. Satu, pertama baginda bawa harapan besar. Yang kedua ialah nak sampai ke sana bukan melalui jalan yang mudah, bahkan terpaksa melalui jalan yang amat sukar. Namun bila baginda SAW sampai ke Taif, baginda SAW bertemu dengan pembesar Taif. 3 orang pembesar Taif. Kesemua mereka telah menolak dakwah Nabi SAW. Tak cukup dengan menolak dakwah Nabi, bahkan mereka juga telah memberikan jawapan dengan kasar dan biadab kepada Rasulullah SAW. Sehingga salah seorang mereka ada berkata kepada Rasulullah SAW, Allah tak jumpa Nabi lain ke untuk lantik jadi Nabi? Kenapa Allah lantik kau? Itu pun antara jawapan yang diberikan oleh mereka, salah seorang dari pembesar tersebut. Kemudian apabila baginda SAW lihat pembesar Taif tak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, baginda berjumpa pula dengan orang awam. Baginda bertemu dengan orang awam untuk sampaikan dakwah baginda pada mereka. Orang awam di Taif pun, maknanya kabilah Bani Thaqif yang lain pun, tak mau terima dakwah Rasulullah SAW. Mereka menolak dakwah Nabi. Sehingga akhirnya baginda SAW hilang harapan baginda terhadap mereka. Mereka tak pun nampak gayanya tak mau beriman juga. Akhirnya Rasulullah SAW pun buat keputusan untuk pulang semula ke kota Mekah.
Kerana baginda lihat mereka tak mau terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku selepas tu? Orang Taif, Bani Thaqif, mereka bukan saja tolak dakwah Nabi. Satu, pertama mereka tolak dakwah Nabi. Tapi selain daripada itu, mereka tak mahu biarkan Nabi SAW pulang ke Mekah dengan senang lenang, dengan keadaan yang tidak ada gangguan. Maka apa mereka buat? Mereka telah kumpulkan anak-anak muda di Taif. Mereka kata bila lelaki nak keluar, maka kejar dia, baling batu kat dia, makna hambat dia dengan batu. Maka bila baginda SAW keluar dari Taif, baginda telah dikejar dan dibaling dengan batu. Dalam jarak beberapa batu, baginda SAW telah dibaling dengan batu, sehingga baginda SAW berlari untuk elak daripada lemparan batu mereka, menyebabkan seluruh badan baginda SAW berlumuran darah. Sehingga dalam riwayat disebutkan kasut baginda SAW berlumuran dengan darah. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.